A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baik. So hari ni kita akan sambung lagi pembelajaran kita walaupun dah agak lambat dah ni, tapi tak apalah, kita cuba apa yang kita semampunya Okey, so kita akan teruskan dengan tajuk iaitu analisis data siri masa. Okey, so tajuk ni dia agak panjang sebab jalan kerja dia pun agak panjang, tapi saya rasa tak ada masalah kot. Okey, so first kita tengok dulu apa dia objektif pembelajaran. Okey, so di akhir bab ini saya expect apa yang awak boleh dapat adalah yang pertama, okey, awak boleh mengira arah aliran dengan menggunakan kaedah purata bergerak. Okey, so purata bergerak ni adalah salah satu teknik lah macam mana cara kita nak dapatkan data siri masa. Okey, kemudian yang kedua, kita dapat mengira indeks bermusim dengan menggunakan model berdaya penerapan. Yang ketiga, mengira indeks bermusim dan memahami maksudnya. Okey, yang keempat adalah meramal menggunakan model pendaraban. Okey, so yang kita belajar daripada sebelum ni, okey, ada beberapa teknik cara kita untuk meramal. Okey, so salah satu caranya adalah dengan kita menggunakan analisis data siri masa. Okey, so nama tajuknya pun adalah data siri masa. Jadi basically sebenarnya tajuk ini adalah berkenaan dengan masa. Okey, masa. Tak kisahlah jam ke. Okey, tapi biasanya dalam bentuk hari. Okey, hari ataupun tahun ataupun bulan. Okey, so kita nak ramalkan. Contoh, kalau macam contoh sekarang jumlah kuantiti jualan kita begini. So agak-agak pada tahun depan macam mana pula jualan kita. Okey, so kalau sebelum ni kita gunakan regresi pun boleh juga kita untuk meramal. Kita gunakan kebarangkalian pun boleh juga meramal. Salah satunya yang lain adalah dengan menggunakan analisis data siri masa. Okey. Okey. So kita tengok apa pengenalan dia. Okey. So, membuat ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi merupakan satu cara dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, ramalan yang dibuat selalunya berdasarkan perkara-perkara yang telah berlaku dan berlalu. Okey, so jadi kita nak membuat ramalan. Okey, macam mana cara data siri masa ni adalah kita membuat ramalan dengan menggunakan data-data yang kita ada sebelum ni. Okey, sebab biasanya kalau benda yang berlaku dekat dunia ni dia ada certain pattern ataupun corak ataupun bentuk. So daripada bentuk-bentuk ni, okey, so nanti kita boleh membuat ramalan. Okey. Okey, sebenarnya kita tengok apa maksud siri masa. Okey, siri masa ialah satu set data yang direkodkan melalui pemerhatian yang berkala. Okey, satu set data yang direkodkan melalui pemerhatian yang berkala. Okey, contoh berkala ni maksudnya apa? Dalam masa-masa yang tertentu. Contohnya harian. Harian maknanya hari Isnin dia ambil data, dia kutip data. Katakanlah dia nak buat ramalan tentang jualan. Jualan hari Isnin direkodkan, jualan hari Selasa direkodkan, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey, kalau dia nak buat ramalan dalam masa sebulan, so setiap hari jualan harian perlu direkodkan. Kalau mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Okey, bulanan ataupun tahunan. Okey, so ini adalah maksud bagi siri masa. Okey, kemudian yang kedua adalah analisis siri masa. Okey, so tengok siri masa dan analisis siri masa ini adalah dua benda yang berbeza. Sebab kadang kalau awak tengok dalam pasia ada soalan yang ditanya apakah maksud siri masa. Okey, ataupun dia tanya apakah maksud analisis siri masa. Okey, so dua-dua ni tafsiran dia adalah berbeza. Okey, kena tengok betul-betul. Kalau dia minta berikan apakah maksud siri masa. So maksud siri masa adalah satu set data yang direkodkan melalui pemerhatian yang berkala. Kalau dia minta berikan maksud analisis siri masa. Okey, so ini adalah dia punya jawapan. Okey, kena tengok betul-betul Okey, so apa maksud analisis siri masa? Ialah satu kaedah kuantitatif yang digunakan untuk menentukan corak sesuatu siri data dalam tempoh dalam sesuatu tempoh tertentu. Okey, so kajian mengenai siri masa. Siri masa adalah set data yang diperhatikan dalam masa yang berkala. Okey, so analisis siri masa adalah macam mana cara kita nak analisis data ini. Itu yang dipanggil sebagai siri masa. Okey, corak siri data ini digunakan untuk membuat unjuran untuk masa akan datang. Okey, so
analisis siri masa digunakan dengan meluas dalam bidang kawalan bajet, pelaburan, pembinaan, kilang baru dan juga penjualan. Okey, so sama juga macam sebelum ni kita buat regresi, kita buat kebarangkalian. Okey, so siri masa ni pun penting. Okey, kita nak maju dalam sesuatu perkara, kita mesti ada kebolehan untuk meramalkan apa yang mungkin akan berlaku. Okey, awak nak keluarkan modal sekarang, so awak kena tahu agak-agak berapa jualan yang awak nak. Okey, berapa jualan awak pada masa akan datang. Adakah awak rugi ataupun adakah awak untung? Okey, so salah satu cara kita nak tahu adalah dengan menggunakan data siri masa. Okey, macam contoh baru-baru ni, okey, saya ada rekodkan jumlah pesakit yang positif COVID pada setiap hari. Okey, so kalau awak ada data tu, awak rekodkan daripada hari pertama, awak rekodkan daripada hari pertama PKP sampailah sekarang kita hadap dah hari yang keberapa. Kalau awak belajar ilmu ni, kalau belajar analisis data siri masa, awak boleh ramalkan. Okay, agak-agak nanti dalam masa 4 bulan, 5 bulan akan datang, berapa banyak kes positif yang kita ada. Kita boleh ramalkan. Okay, tapi tak semestinya tepatlah, nama pun ramalan. Okay, sebab macam contoh COVID ni dia ada banyak perkara-perkara lain. Kita cuma boleh buat ramalan sahaja. Okay, so dalam kita nak mengkaji analisis data siri masa, okay, so kita ada beberapa komponen yang penting. Okay, dalam kita nak mengkaji analisis siri masa. Okay, kita ada 4 jenis komponen. Yang pertama adalah komponen arah aliran. Okay, berkitar, bermusim dan tidak sekata. Okay, apa pentingnya komponen ini? Komponen-komponen ini yang mempengaruhi corak dan perubahan data siri masa ini. Sebab bila masa yang berlalu banyak benda yang berlaku. Kadang-kadang benda tu kita dah agak akan terjadi. Kadang-kadang ada benda yang kita tak agak tapi tiba-tiba terjadi. Okey, contohnya katakanlah awak meniaga baju. Okey, benda yang kita expect apa? Awak meniaga baju perempuan, baju wanita, baju kurung ke baju apa. So awak target dalam masa setahun, biasanya pada bulan Ramadan mesti jualan awak akan meningkat sebab orang membuat jualan pada waktu buat jualan untuk hari raya. Orang membeli untuk preparation untuk hari raya. Okey. So itu benda yang kita dah boleh agak. Komponen ini adalah komponen yang kita boleh agak. Itu namanya, tak silap saya, bermusim. Okey. Tapi kadang-kadang dalam masa setahun tu tiba-tiba ada perkara-perkara yang tidak dijangka tapi tiba-tiba berlaku. Contohnya apa? Macam sekarang lah, kita dalam Ramadan tapi tiba-tiba kita diserang dengan COVID-19. Okay, so COVID-19 tu punca komponen dia adalah komponen tidak sekata. Benda yang kita tidak rancang tetapi tiba-tiba dia terjadi. Okay, so komponen-komponen ini akan mempengaruhi data-data kita. So dia juga akan mempengaruhi ramalan yang kita akan buat. Okey, tak apa kalau awak tak faham yang ini, tak apa. Kita tengok aja macam apa itu arah aliran, apa itu berkitar, apa itu bermusim dan apa itu tidak sekata. Okey. So seterusnya. Okey, so kita tengok maksud bagi setiap satu ni. Okey. Yang pertama adalah komponen arah aliran ataupun trend, trend. Okey, so apa itu trend? Ianya merupakan pergerakan sekata yang berlaku dalam suatu jangka masa yang panjang, iaitu melebihi 10 tahun. Okey, contohnya perubahan data siri masa ini akan kelihatan menaik, menurun atau mendata. Di antara contoh-contoh lain adalah kos sara hidup, pertumbuhan penduduk sesebuah negeri. Okey, so biasanya komponen arah aliran ini, Okey, so biasanya kalau komponen arah aliran ini adalah benda yang berlaku sepanjang tahun. Okey, sepanjang tahun, sepanjang bulan. Okey, dan benda-benda ni semua kita dah jangka. Okey, benda ni berlaku setiap masa, okey, tanpa ada apa-apa gangguan. Okey. Okey, kemudian dia disebut dekat sini syarat dia mesti melebihi 10 tahun. Okey, contoh kos sara hidup, pertumbuhan penduduk sesebuah negeri. Okey, so katakanlah dia berlaku sepanjang tahun. Okey, kita rekodkan dalam masa melebihi 10 tahun. So itu kita panggil sebagai arah aliran ataupun trend. Okey, kemudian kita tengok komponen berkitar ataupun cycle. Okey, so cycle
Pergerakannya adalah seperti arah aliran, cuma ianya berlaku dalam tempoh 2 hingga 10 tahun. Okey, so dia lebih kurang macam trend. Kalau trend ini dia melebihi 10 tahun. Kalau berkitar ataupun cycle, kita rekodkan tu data tu hanya dalam tempoh 2 hingga 10 tahun saja. Okey, so ianya boleh berlaku secara berkala ataupun tidak berkala. Okey, selang masa di antara pergerakan menaik dan menurun selalunya adalah lebih daripada 1 tahun. Okey, so cara kita nak rekodkan data ni, okey, biasanya kita tengok rekod dalam masa setahun. Okey, kalau kita nak membuat sesuatu ramalan, kalau macam kurang daripada setahun ni boleh, tak ada masalah. Cumanya data tu akan jadi macam kurang sempurna lah. Kita nak buat satu ramalan kena dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 hingga 10 tahun. Okey, so baru kita boleh nak meramalkan sesuatu perkara tu. Okey, perkitaran perniagaan merupakan satu contoh yang baik kerana aktiviti perniagaan selalunya akan mengalami masa kemewahan, kemerosotan dan pemulihan. Ini adalah kerana aktiviti perniagaan banyak tertakluk kepada polisi-polisi kerajaan dan juga permintaan pengguna. Okey, so dia lebih kurang macam trend. Okey, satu data yang kita ambil dalam satu jangka masa. Kalau trend melebihi 10 tahun. Kalau berkitar ataupun cycle 2 tahun hingga 10 tahun. Okey, seterusnya. Okey, komponen bermusim ataupun seasonal. Okey, komponen ini menyaksikan gerakan yang sama berlaku secara berulang-ulang dari satu selang masa ke satu selang masa yang lain. Biasanya satu selang masa bersamaan dengan 1 tahun. Ianya dipengaruhi oleh sesuatu yang bermusim seperti cuaca, perayaan, cuti sekolah. Di antara contoh adalah bazar Ramadan, penjualan kasut sekolah, di mana situasi ini akan berulang pada waktu yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Okey, contoh kalau awak ni seorang peniaga, penting untuk komponen bermusim ni sebab kita baru tahu. Okey, so kita boleh expect dalam data kita, katakanlah kita rekodkan jualan, okey, dalam bentuk jadual, okey, kita rekodkan jualan, okey. Mesti pada contoh awak jual kasut lah, kasut sekolah, contoh kasut sekolah. Okey, bila masa kita nak tengok jualan kita akan meningkat. Okey, mesti pada bulan 12. Kenapa? Sebab bulan 12, bulan 1 pelajar-pelajar dah naik sekolah. Jadi orang yang beli kasut sekolah ni mesti pada bulan 12. So kita expect pada bulan 12 ini sales kita, jualan kita akan meningkat. Dan biasanya benda ni berlaku setiap tahun, berulang-ulang. Setiap tahun pada bulan 12 jualan kasut mesti meningkat. So itu kita sebut sebagai bermusim. Contoh lagi apa? Katakanlah awak meniaga tudung. Okey, jualan awak meningkat bila? Bila pada bulan Ramadan. Ramadannya biasa jualan meningkat. Ramadannya mesti jualan meningkat. Dan benda ni berlaku setiap tahun. Okey, so ini yang kita sebutkan sebagai komponen bermusim. Okey, bagi banyak pihak, okey, kalau kita yang mengkaji data analisis masa, komponen seasonal ini sangat penting. Sebab dia memberi kesan kepada kita punya graf. Okey, kemudian seterusnya adalah komponen tidak sekata, irregular. Okey, apa itu komponen tidak sekata? Dalam komponen ini, perubahan data berlaku di luar kawalan. Disebabkan bencana alam, mogok, rusuhan, wabak penyakit atau peperangan. Contoh yang terbaik sekarang apa? Sekarang lah apa yang kita tengah lalui sekarang. Okey, COVID-19 tidak pernah berlaku. Tak ada siapa-siapa pun jangkakan perkara ini akan berlaku. Tapi benda ni berlaku juga dan dia efek berapa banyak? Dia efek pada siapa? Hampir semua orang dia efek. Ekonomi, pendidikan. Tengoklah, kerana COVID-19 kita terpaksa belajar secara online. Awak pun tak tengok saya pun tak tengok awak. Okey, so itu adalah contoh tidak sekata. Kita tak sangka tapi benda tersebut berlaku. Okey, so dalam graf analisis data siri masa, komponen tidak sekata ini pun akan memberi kesan. Cuma masalahnya adalah biasanya komponen tidak sekata ini kita tak boleh ramal.